sambung bacaan kita pada muka surat ke-10 ya. Boleh buka ni, boleh buka mic ya. Muka surat Surah Al-Baqarah ayat 62. Betul ya? Betul Ustaz. Okey, baik. Okey, boleh kita mula Boleh. Boleh. Okey. InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك. وقال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر. فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة tak cukup nafas tu. Oh, tak cukup nafas dah. Okey, sekali lagi sekali lagi. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء. قال إنه يقول إنها إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Sadaqallahul Azim. Okey, baik. Jadi kita baru saja membaca sambung bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 62. Okey, baik. Jadi semua boleh dengar ya suara saya jelas?
Boleh Ustaz. Di Kenalan mungkin timbul juga lah kan. bulan timbul Ramai buka jadi macam tu. Dia kena tutup lah Ustaz. Ya, tak apa. Kami kena Nanti tutup tu. kalau waktu kita baca apa tu, nantilah jemaah-jemaah baca nanti Baru boleh buka, tutup. Siapa yang baca tu lah buka. Okey. Okey baik Ustaz. Boleh Okey, baik. Jadi okey. Saya rasa ayat yang kita baca hari ni okey kot ya, tak ada terbelit lidah ke apa kan? Boleh insya-Allah. Baik. Jadi seperti biasa. Macam mana? Ada ke yang kami terlihat lidah tu? Itulah dia tadi tu mungkin sebab ramai buka mic dan ramai baca. Jadi suara tu bercampur-campur, tak apa nak ni lah. Okey, tak apa. Tu tak ada masalah. Okey, jadi yang kali ni kita nak ni yang pentingnya ialah kita baca balik sekali, lagi sekali sorang-sorang kan. Baca waktu tu yang kita boleh betul-betul sama-sama insya-Allah. Okey, baik. Jadi untuk kita dengar bacaan, boleh siapa nak baca tu? Ayat 62 dengan 63. Mari kita dengar sama-sama. Siapa nak baca? 62. Bagi orang baru yang baru masuk tu. Yelah. Boleh. Okey Ustaz, Kak Syida baca. Boleh. 62, 63 Okey Syida. Boleh, silakan. Terima kasih Kak Syida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina min amana billahi wal yawm والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. Okey, boleh panjang sikit pada ma atainakum. Ambil khuzu ma. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Okey, boleh baca sekali lagi. Wazkuru. Boleh baca kat mana Ustaz? Ambil daripada wazkuru ma fihi la'allakum. Wazkuru. Okey. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Okey, baik. Jadi saya minta ulang balik tu untuk kita sama-sama ya perbaiki pada sebutan wazkuru. Okey, wazkuru itu nampak bunyi dengar macam zal tu dia melantun. Wazkuru kan. Jadi tak naklah bunyi z tu, tak mahu sebab seolah-olah kita bagi sifat apa pada dia? Kola-kola. Qalqalah. Qalqalah. Jadi huruf zal tak adalah qalqalah. Jadi dia kita kena sambung terus sebab dia ada sifat apa dia? Rokhawah kan? Wazkuru. Cuma macam mana nak elakkan daripada tun tu ialah sekejap. Dahlia. Okey. Baik. Macam mana kita nak elakkan ialah bila kita menyebut huruf zal tu macam mana lidah kita? Bila nak sebut huruf zal macam mana? Lidah keluar. Masuk. Tak ada. 0.5 cm keluar lidah. 0.5 cm. Ambil manis. Dia kalau American tu dia tak kenal sebab dia orang pakai inch. Okey, tak apa. Jadi okey betul lah tu jawapannya bila kita betulkan balik makhraj, hujung lidah kita bertemu dengan hujung gigi atas. Di atas. Ya. Okey. Bila dia bertemu itu,
jangan kita tarik balik lidah ke belakang. Itu akan jadi bunyi Z tu. Wazkuru. Kita terus rapatkan je. Wazkuru. Boleh sebut? Okey. Cuba sebut kalau lidah tu terpatah balik belakang. Dia melantun balik macam mana akan jadi bunyi? Cuba sebut. Buzz. Buzz. Akan jadi waktu tu akan jadi bunyi Z tu. Sebab dia melantun balik tau. Jadi bila kita tetapkan, kita kita hilang lah. Wazkuru. Okay. Baik. Okay, baik. Jadi itu sahajalah yang ni. Cuma boleh saya tanya soalan soalan tajwid. Tak tahu. Apa? Kami tolong. Cik, macamlah kami tu pandai. Belum Ustaz tak tanya lagi soalan ni. Orang lain boleh jawab dah. Tanya dulu. Ustaz tanya dulu. Boleh jawab. Ramai backup. Okey, tak apa. Baik, satu tengok ya dekat skrin sekarang. Sekejap saya besarkan. Okey. Tempat saya gariskan sekarang. Bila? Okey, akhir. Pada nampak tak? Nampak. Kita jawab dulu. Okey. Badal. Pada kalimah akhir ni pada sebutan bunyi apakah nama hukumnya? Badal. Mak badal kan? Mak badal. Mat badal. Ya. Ada lagi jawapan lain? Ya, badal 2 harakat. 2 harakat. Pandai Syida. Sekali? Kau memang syidahnya. Apa ada Syidahnya? Tak apa. Okey. Jadi jawapan tu hampir betul lah. Hampir betul ya. Hampir betul. Kejap. Kita tengok. Al-akhir. Nampak skrin sekarang? Nampak. Okey. Nampak, Ustaz nampak. Jadi kalau ikutkan memang betul lah apa maksud mat badal ni apabila hamzah berjumpa dengan huruf Alif. huruf mat Mat. Okay. Di sini hamzah berbaris atas jumpa dengan huruf mat. Kan? Tetapi di sini kalau kita sebut hukum mat badal saja tidak hukum tepat kerana yang lebih tepat ialah hukum dia ialah Alif lam. syibhul badal. Full badal. Syibhul badal. Ya. Ataupun syibhul badal. Syibhul badal boleh, syibhul badal. bi kat depan ni bil Syibhul badal. Okey, jadi apa sebenarnya maksud syibhul badal? Ada siapa boleh bagi tahu tak syibhul badal? Tak pandai Ustaz. Tak pandai ya? Cikgu padahal apa tak kenal Ustaz? Pernah dengar tak? Tak pernah. Pernah dengar. Pernah dengar tapi tak ingat dah. Oh, tak ingat. Okey, baik. Jadi boleh kita Pernah terjemah dengar. dulu lah. Syibhu bermaksud Syibhu. tiru. Syibhu. Macam ni ejaan dia. Huruf shim ni Ustaz. Shim titik 3. Shim. 3 titik. Nampak saya tulis. Badal. Shim tu nampak titik. Okey. Syibhu badal. Syibhul badal. Jadi syibhu ni bermaksud tiru ataupun palsu. Oh. Lagi apa lagi? Tiruan, palsu. Oh, ganti. Ganti. Bukan ori. Fake. Fake. Apa lagi? Banyaknya makna. Tak adalah, je lah. Senang cerita macam ni lah. Kenapa kita namakan dia di sini hukumnya syibhul badal bukannya mat badal sahaja, kerana apa? Bila kita sebut mat badal, asal hamzah berbaris atas ni sebenarnya apa? Betul lah hamzah baris atas. Tapi huruf mat selepas ni asalnya apa? Dia ada alif kan Ustaz? Huruf mat asalnya huruf mat selepas hamzah ni ialah huruf hamzah yang berbaris mati. Oh, hamzah yang berbaris mati. Okey. Maknanya alif ni harus hamzah yang berbaris mati. Ya, asal dia ialah hamzah berbaris mati. Kita sebut hukum dia ialah mat badal. Badal maksud dia tukar.
Jadi ditukarkan hamzah yang mati ini menjadi huruf mat yang sesuai. Apakah maksud huruf mat yang sesuai itu? Kita kena tengok huruf hamzah sebelumnya. Kalau berbaris di atas, tukarkan hamzah kedua itu menjadi alif. Kalau hamzah yang pertama itu berbaris di hadapan, tukar hamzah kedua pada waw. Wow. Kalau hamzah yang pertama baris bawah, Ya. pada ya. Okey. Jadi dalam ayat yang kita baca tadi itu ialah hamzah yang pertama baris atas. Jadi hamzah yang kedua menjadi alif lah. Okey. Cuma kenapa dikatakan kat sini ialah palsu, bukan penukaran tu original tapi dia palsu, bukan tukar. Maksudnya tidak tertukar kat situ. Sebab apa? Siapa boleh jawab? Sebab huruf alif waw ya, alif waw ya tu berubah-ubah mengikut garis sebelum huruf itu. Okey, dalam perkataan yang kita tengah tengok al-akhir, kenapa saya kata kat sini bukannya mat badal tapi syibih al-badal. Syibir badal. Ada benar. Syibhul badal. Mungkin dia dalam satu kalimah Ustaz? Ya? Sebab dia dalam satu kalimah ke? Tak. Dan sebab ini sebenarnya saya tahu pun sebab saya diberitahu. Sebab saya diberitahu. Okey, kalau kita betul-betul nak tahu, dia seorang yang kena pakar bahasa Arab lah. Okey, sebab apa kena pakar bahasa Arab? Kerana perkataan dekat sini al-akhir, hamzah baris atas jumpa dengan alif, mad. Di sini tiada tukaran yang berlaku. Alif dekat sini memang asal dia original memang alif. Sekali lagi saya ulang. Kena tutup suara dulu baru boleh dengar Ustaz terang. Saya tutup. Okey. Kenapa di sini kita sebut bukan mat badal tapi seakan-akan ataupun dia palsu? Kerana di sini ialah tiada pertukaran yang berlaku tau. Huruf alif dekat sini original memang alif tu dekat sini. Dia bukannya sebelum ni hamzah yang baris mati. Akhir memang asalnya memang hamzah baris atas jumpa dengan alif. Okey, bukannya alif yang kedua ni ditukarkan daripada huruf hamzah. Tidak. Jadi bila sesuatu perkataan itu huruf matnya alif ini ialah original, bukannya berlaku pertukaran daripada huruf hamzah menjadi alif, maka kita sebut ialah ini yang kita sebut sebagai syibhul badal. Di sini ialah pertukaran yang sebenarnya tak ada berlaku pun. Ini dia yang confuse sikit lah, cuma perkataan tu nampak confuse. Dia kata badal bertukar tapi syibhu palsu. Nak kata senang cerita tak ada badal lah, tak ada pertukaran. Okey. Cuma perkataan-perkataannya tidak senang untuk kita kenal. Sebabnya ada sesetengah yang memang kita kena tahu sebab kita ni kalau kita belajar bahasa Arab sahaja. Orang Arab pun belum tentu dia tahu benda ni adakah asal perkataannya memang ada alif ataupun sebelumnya bukan alif tapi hamzah. Itu tak semua orang tahu, orang yang belajar betul-betul lah bahasa Arab ni. Boleh? Jadi ini sebenarnya Maksudnya dia bukan mat badal lah, dia kalau kita kata dia memang mat je, bukan mat badal tu. Mat syibir badal tu dah. Mat syibir badal tu dah. kita nak cakap dia mat asli pun lagi selamat lah, lagi senang. Pasal mat asli. berganti ada pertukaran pun Ustaz kan? Sebab tak ada pertukaran, dia sebenarnya lebih dekat tak payah kepada perkataan badal tu pun tak payah kan Ustaz? ya, tak payah. Cumanya saya sebutkan ni sebabnya ada istilah ni disebut dalam kitab-kitab tajwid. Takut kalau kita terjumpa bertemu dengan istilah macam ni, kita dah kenal. Okey, syibhul badal ni bermaksud bukan badal. Walaupun ada perkataan badal itu tapi dia bermaksud bukan badal. Okey, dia lebih selamat untuk kita kata dia mat Asli. Mat asli. Sebab apa? Mat asli ni nama pun asli. Memang asalnya di situ huruf mat. Bukannya mat datang daripada hamzah, bukan. Memang asal dia. Okey. Boleh Boleh. Jadi yang ini saya cakap ni sebab saya tahu perkataan ni pun ada waktu saya belajar dulu, itulah satu contoh yang ustaz saya bagi. Antara contoh syibhul badal, satu ni je dia bagi. So itu je satu saya dapat. Yang lain tu kena jadi pakar bahasa Arab lah.
Okey, baik. Tapi Ustaz, sekejap ya. Okey. Ustaz kejap nak tanya. Tapi Ustaz banyak Hamzah yang di tengah-tengah lam alif tu. Setiap kali Hamzah yang di tengah lam alif tu dia dibagi nama Shibhul Badal tu ke? Bukan. Bukan. Ustaz, kan? Dia hanya perkataan akhir ataupun akhirah je. Hanya perkataan akhir. Okey. Jelas. Ustaz, kalau masuk dalam exam ni kalau kita jawab mat badal salah laginya. Tak tepat. Kalau saya tak jawab lah. Saya tak cakap lah salah benda tu. Cuma saya kata, saya bagilah markah sikit kan, ada perkataan badal tu. Bagi Tapi separuh kalau ada objektif, kan dia tulis tu mak asli, mak badal, Shibhul Badal. Jawapan paling tepat, Shibhul Badal. Mana tahu. ABC. Maknanya daripada perkataan akhirnya je lah. Kalau ada Hamzah lain yang di dalam lam alif tu bukanlah dia. Banyakkannya Boleh. mat badal lah kan. Banyak tau Hamzah yang lam alif dia, Betul, Hamzah betul. di dalam lam alif tu banyak. Cuma macam yang saya cakap tadi, saya sendiri pun hanya tahu kataan ini sahaja yang dijadikan sebagai contoh. Biasanya kalau tengok dalam kitab-kitab pun kan, dia akan bagi contoh Shibhul Badal ni ialah kataan akhirah ataupun akhir. Itu. Jadi yang lain tu saya tak berani cakap lah. Cuma yang penting ialah apa, kita tahu dia macam mana nama hukumnya pun kita tahu panjang dia dua harakat. Dua harakat. Tetapi itu ialah bacaan, kalau ikut bacaan yang imam yang kita ikut lah, iaitu Imam Hafs an Asim. Kalau boleh dengar, macam hari tu saya bagi link YouTube kan untuk dengar bacaan riwayat ataupun qiraat yang lain. Sebab perkataan alif, Hamzah alif ni biasanya dia panjang kan. Ada tak dengar itu dalam link YouTube yang saya bagi? Betul Ustaz. Kan makcik tanya kan. Semua Hamzah dia baca panjang. Contohnya yang saya sedang tengah tunjuk ni, mana dia boleh jadi panjang. Semua Hamzah dia semua panjang. Lebih 3 harakat lah, 4 harakat dia. Jadi itu dah isu lain lah, sebab itu qiraat lain. Jadi yang penting kita tahu qiraat kita dia panjang dia mat asli saja, 2 harakat. Ya. Okey. Baik. Yang seterusnya ayat 64 65 66. Bolehlah 3 ayat. Siapa nak baca? Okey, siapa yang belum baca lagi? Afidah Nasir. Dulu dah ada baca. Bacalah hari ni. Yani Nasir. Yang ni Nasir tak boleh. Yani Nasir tak boleh. Apa dah baca, kau mau tolong jawab, okey? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Summa tawallaitum min ba'di dzalik. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih ya. Terima kasih bacaan yang baik. Baik. Okey, saya tanya dah sikit. Okey, tengok pada skrin masing-masing. Boleh berikan saya satu contoh. Ini bukan saya tunjuk ayat. Saya nak minta tolong tunjukkan di mana kalimah yang merupakan apa ya, kejap. Ra yang perlu dinipiskan. Boleh tunjuk? Boleh. Ayat 64 sampai 66 tu ra mana yang perlu dinipiskan bacaannya? Sirin. Ra yang bawah tu rin tu. Sirin. Mak saya pun di baris bawah. Okey. Khasirin. Buka mulut bila kita menyebut ra. Ada lagi? Ada lagi ra yang perlu dinipiskan? Ada lagi? Tak ada dah? Ada, nanti sekejap ya Ustaz. Tak ada dah. Tak ada dah Ustaz. Tak ada ada dah? dah.
Okey, kemudian soalan yang kedua, boleh tunjukkan kepada saya hukum izhar syafawi. Izhar syafawi. Zuhar Syafawi. Wa rahmat. Alaikum. Yang mana? Alaikum warah. Okey, bagus. Suara Yang dia lagi bertemu dengan wow. Lagi, ada lagi tak? Bertemu wow lah. Ha, ada lagi tak? Izhar syafawi. Minkum abadi. Minkum. Okey, bagus. Minkum fi. Minkum fi. Ada lagi? Lahum. Bagus. Lahum kunu. Kunu. Iradatan. Oi, laju. Khasiin. Betul. Tan tu pun Iradatan. izhar. Ya. Betul ke iradatan ni? Ya. Tanwin bertemu dengan khaf. Tanwin bertemu dengan kau. Kalau tanwin, hukumnya izhar halqi, bukan syafawi. Okey. Tapi mati je Aifah. Mim. Kum. Tak, mim bertemu mim tu maknanya dia apa? Mim temu mim lain. Mim bertemu Nama mim. si lain lah. Mim bertemu lain. Dia bukan izhar. Dia idgham apa? Idgham mislain. Sorry, Idgham mislain. lain ni sorry. Macam mana kita nak kenal idgham mislain ni ataupun mutamatsilain ni? Dia sama-sama. Dia sama mahraj, Ada dua sama mim. huruf. Kita sama huruf lah. Kalau kita sebut sama makhraj, sama sifat nanti kita confuse. Sama 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 huruf. huruf. Ba sama jumpa makan. ba jumpa ba, tapi itu pun tak cukup lagi tau untuk syarat apa tu idgham ni, idgham mislain atau idgham mutamatsilain. Apa lagi syarat dia? Huruf yang sama jumpa dengan huruf yang sama. Lagi Sifat huruf Dia tu. ada tasydid kan? tak semestinya ada tajdid. Tajdid ada Quran yang tak ada tajdid. Ada ayat yang tak ada tajdid. Okey, apa dia? Mestilah huruf yang pertama itu Mati. sukun, huruf yang seterusnya ialah Berbaris. berbaris. Tak kisahlah baris apa pun. Tengok summa tawallaitum min yang pertama ni tak ada tanda apa-apa, maksudnya dia matilah. Min yang kedua ada baris, itu baris bawah. Okey. Lakuntum min, sama juga min bertemu dengan min. Okey Dan tidak semestinya min dengan min lah semua huruf yang boleh berjumpa dengan diri dia sendiri, maka itu ialah idgham mislain atau mutamatsilain. Biasa bila min jumpa dengan min ni kita panggil mislain. Mislain ni sorry. Yang ada sorir tu Ustaz? Sorir. Sorry itu merujuk pada apa tu? Sorir tu maknanya kecil ya. Sorir maksud dia kecil, tapi apa maksud dia tu, dia nak sampaikan tu apa tu? Sorir. Bermakna dengungan tu sikit ke macam mana? Apa benda tu? Tak, dengungan tak ada. Dengungan memang dua harakat sebab dia idgham mim jumpa dengan min. Siapa lagi nak jawab? Sorir. Apa makna sorir tu ya? Sorir tu kecil. Mana dah? Apa maksudnya tersirat? Apa maksud Yang tersirat? tu Hajah yang membaca tadi tu boleh jawab? Aduh, itu yang Apa lemah. nasi? Okey, idgham mislain sorir. Saya tulis sekali dalam rumian. Ustaz terangkanlah. Senang. Tak payah tarik. Idgham mislain sorir. Sorir ni merujuk kepada apa? Sorir ni senang kalau direct translation maksud dia kecil lah. Okey. Dia merujuk kepada apa? Pertemuan antara dua huruf yang sama ini bukannya dua-dua berbaris, tetapi satunya mati, satunya hidup. Jadi dia disebut sebagai kecil lah. Dia disebut sebagai kecil. Summa tawallaitum min. Itu sorry, saya pun kata kenapa dia istilahkan sebagai kecil, saya pun tak pasti, tetapi dalam kitab menyebut itulah. Ulama mengatakan kalau huruf yang pertama kalau dua huruf yang sama bertemu, huruf yang pertama tu mati, yang keduanya hidup, maka kita panggil sorir. Okey. Kalau dua huruf yang sama berjumpa, okey,
tapi dua berbaris dia panggil apa? Macam mana? Kalau dua huruf yang sama, betul, tetapi dua-duanya berbaris, kita panggil apa tu? Oh, dua-duanya berbaris. Mutamassilain bukan? Mutamis lain lah. Tak lawan, kalau sorir tadi merujuk pada salah satunya mati kan? Kalau lawan dia lah. Mutaja lisain Sorir, dia kalau ada kecil, mesti ada lawannya. Akbar. Mutaja lisain. Lawannya ialah kabir. Kabir. Kabir ataupun besar. Akbar kan Ustaz? Akbar tu itu dalam qalqalah. Kabir. Dia tak ada dalam idgham. Wallahualam, saya tak pernah lagi, saya tak pasti. Jadi bila berlaku kabir ni? Kabir. Bila berlaku? Tahu lah Ustaz. Senang jawapan dia. Okey, contoh ya, tengok saya tulis kat depan ni. Saya tukar warna pen lah. Senang Okey. jawapan ni. Tak apa. Tunjuk. Okey, cuba. Okey, saya tulis kat depan ni, nampak semua. Ya'lamu ma. Harap sabar. Harap bersabar. Okey, nampak tak? Di sinilah antara contoh perkataan yang berlakunya hukum yang kabir, yang besar apabila dua huruf yang sama, mim, mu, bertemu dengan mim juga tapi berbaris. Dua-dua berbaris. Jadi dua-dua berbaris, maka kita sebut ini kabir. Kabir. Ini yang kita istilahkan sebagai besar apabila dua-duanya berbaris. Tetapi apakah nama hukum penuhnya kalau kataan yang saya tulis ni? Ya'lamu ma. Ini izhar Ustaz, dia tak ada dengar. Itu sebab bila kabir tidak boleh berlaku idgham, hanya izhar. Ya'lamu ma. Okey. Ya'lamu ma. Oh, kabir dia tak jadi izhar. Dia jadi izhar, tak jadi idgham. Okey. Maksudnya idgham tu satu je lah ya. Sorry, tak ada idgham kabir kan Ustaz? Tak ada. Satu dalam Quran je. Sebab saya tulis ni sebab ada satu dalam Quran. Siapa ada. boleh bagi? Tak jumpa Ini lah Ustaz. satu. Kalau jumpa pun tak kenal. Dia sebab ada satu. Lampau dia. Dalam 6,000 ayat tu ada satu je. Ada satu. Tapi ayat tu, perkataan tu famous. Tapi dia kena dengung lah tu Ustaz tu. Dia kena dengar. Perkataan dia famous. Ya Allah. Dengar. Ya. Bukan Ya'lamu ma ni. Ya'lamu ma ni izhar. Tapi ada satu perkataan dia kena dengar. Dalam surah Yusuf. Oh, surah Yusuf. Ayat. Kat mana tu? Oh, yang mudah tu. Okey, dekat mana? Yang Dekat mana huruf? Ustaz? Dekat mana huruf yang samanya ni? Manau. Tak. Mana? Kena jumpa macam tu. Yang pertama sekali saya nak tanya. Ada berapa cara bacaan pada kalimah tak manna ni? Satu je lah kot. Ada muncul dulu pasal senyum. Itu apa nama? Itu apa nama tu? Ishmam. Ishmam. Dia yang bunyi Ishmam ni kena tengok. Nampak kan? Muka saya tu tak nampak kat sebelah tu kan? Nampak. Nampak. Jadi Ishmam ni ialah yura wala yusma'. Dia dilihat tetapi tidak didengar. Okay. Contohnya Isma ni maksudnya memuncungkan mulut tetapi bukan muncung. Lihat muncung aja ya. Nampak lihat muncung je. Bukan sampai muncung itu menjadi bunyi baris depan. Okey, contohnya saya sebut tak manna. Nampak tak saya muncungkan dua harakat tetapi saya tidak bunyi mun pun. Tak mun tapi tetap tak manna. Okey. Apabila ismam itu tak ada masalah, tetapi ada satu lagi cara baca. Yang cara baca ni memang kita boleh praktik sebab dia termasuk di bawah bacaan yang Imam Hafs an Asim. Apa lagi satu cara baca? Ishmam. Raum. Raum. Apa maksud bunyi raum ini? Bunyi yang 1/3 sahaja daripada baris. Okey. Macam mana nak buat bunyi 1/3 tu?
Tak mana macam tu. Kita Tak berapa CM ke dah? sebenarnya dekat situ ada berapa nun dekat situ? Ada Tiga kot. Dua. Tiga. Dia dua. dua. Sebab Mana? nun bersabdu kan. Satu. Ya, satu mati, satu hidup. Baik. Jadi kalau kita yang biasa kita baca ialah Ta'manna Ismam. Kita jarang dengar orang dekat Malaysia ni baca secara raum. Raum tu apa dia? Nun yang pertama tu dia bariskan baris depan. Nu. Mana ni? Tak, Nu. Tak tak manuna. Tak manuna. Dia dah tak, nun yang kedua tu dah Manuna. dia tak manuna. Oh, Tetapi Satu ya, Manuna. tetapi disebabkan hukum raum bunyi baris depan nu ni hanya jadi 1/3 saja. Pendek sangat ya. Manuna. Okey, ini kena dengar betul-betul saya sebut ya. Kalau baca yang betul-betul tak ada 1/3, tak manuna. Okey, jelas ya? Jelas. Kalau nak baca yang betul-betul ikut hukum raum, dengar. Tak manuna, Tak tak Macam mana? tak Ustaz? manuna. tak Boleh tangkap tak saya sebut nun baris depan tu tapi hampir tak dengar? Oh. Memang macam Ustaz, Ustaz Okey, sekali semua sekali. sekali Ustaz tak lagi nampak mulut sebut. Ustaz, tak nampak mulut. Hukum raum ni tak payah tengok mulut sebab dia memang berbunyi. Cuma bunyi baris depan tu sekejap sangat. Tak. Okey, ini bunyi kalau lama lah ya. Kalau tak ada hukum raum, bunyi dia macam ni lah biasa. Tak manuna. Okey. okey. Bila kita nak buat bunyi raum, sekejap saja bunyi baris depan tu. Macam ni. Tak manuna. Tak manuna. Oh, tak mana. Dengar? Tak Nu nak. tu Dengar ada. Apa masuk raum? sikit saja kena sebut nu tu. Tak dengar apa dia? Tak Ah. mana. Okey. Tak Ini kalau saya buat slow motion lagi slow motion dengar betul-betul. Dia ada muncul mulut Okey. lah. Okey, cuba dengar saya baca ni. Tak manuna. tak Mana. Okey. Kalau wrong ni ini sebenarnya kena jumpa berdepan tapi tak apa. Tak apa, kita cuba juga contohnya ada dapat pengetahuan lah hari ni cara nak menyebutkan Apa masuk raum tu Ustaz? ya. Apa masuk raum dalam bahasa Arabnya tu? Wrong ni kalau istilah yang bukan istilah lah, kalau direct translation maksud dia telinga tau. Saya pun direct translation telinga tetapi Dengar dengan telinga. sebab apa masuk dengan telinga tu? Boleh didengar. Yang tu tak boleh didengar. Cuma muncul Sebab saja. Telinga dengar. okey, boleh bagi piala yang jawab tu. Telinga dengar. Kenapa dinamakan telinga? Satunya sebab dia boleh didengar tau. Cumanya hanya boleh didengar oleh orang yang duduk yang teliti dengar. tak Orang yang pasang betul-betul telinga dia baru dia boleh dengar bunyi nun dari depan tapi terlalu sekejap tu. Tak manuna. Apa tinggal limpah yang boleh dengar? Okey. Baik ya. tak Okey. Jadi di sini yang saya sebut tadi dalam perkataan dalam surah Yusuf muka surat kedua ni manuna ini dia boleh menjadi idgham ataupun dia boleh menjadi izhar. Bila kita memilih bacaan raum, kita izhar lah sebab kita jelaskan bunyi nun, cuma kita pendekkan baris dia jadi 1/3 je. Tak manuna, dia tetap bunyi nu tau, tapi orang yang teliti baru dia boleh dengar kataan nu. Tak manuna. Tak manuna, dia kena dengar duduk sebelah saya baru dengar. Saya sebenarnya ada sebut nun tu. Okey, dalam bacaan raum ni maka nun di situ menjadi izhar. Sebab apa? Kita jelaskan bunyi nun. Tapi kalau kita memilih bacaan ismam, di sini menjadi hukum idgham sebab kita dengung kan tak manna
Tak mana kena muncul. Jadi ini yang saya sebutkan tadi, satu-satunya ayat di dalam ataupun kalimah dalam Quran yang mana dia boleh jadi idgham, dia boleh jadi izhar. Sekejap aduh anak saya gaduh pula, kejap. Maknya tak ada tu Ustaz. Maknya kan doktor. Mak tahu apa? Ada klik hospital lah tu kok, betul kan? Kan. Ustaz kena kurang dalam bilik patutnya. Tak apa, biasa Kami dah, faham. atau juga Ya, dengan baik. Ustaz. Okay. Yang anak murid bising. Anak sendiri bising, anak murid bising. Anak murid je Anak lagi murid banyak pun angkat. bising. Anak yang bising. Ustaz pergi kurang dalam bilik apa anak dia tu? Siap. Baik, selesai. Kalau kurang dengan bilik pun nak jatuh juga. Ustaz ada selesai jangan dera anak Ustaz. Ustaz jangan dera anak. Tak ada. Ustaz Saya kurang dalam tanya bilik turun ni dia Ustaz. kata. Ustaz, kami dah alami semua tu. Itulah. Okey, baik, tak apa. Baik, sekali lagi saya ulang. Jadi di sini ada dua huruf yang sama berjumpa, iaitu huruf nun bertemu dengan huruf nun. Okey. Huruf nun yang pertama berbaris dan huruf nun yang kedua pun berbaris. Jadi kalau ikut hukum yang kita baca tadi, yang lam umma, maka di sini kena izhar saja, tak boleh kita dengungkan yang lam tak boleh. Betul? Tetapi dalam satu kalimah ni saja, tak manuna ini, kita boleh memilih bacaan untuk dengung, iaitu bacaan ismam. Tak manna. Dengung. Kalau kita pilih untuk tidak dengung, kita mengambil hukum raum. Tak manuna. Saya dah dengar seorang sebut tadi dah cantik dah tu. Dia bunyi baris depan tapi macam hilang. Tak manuna. Tak mana. Saya dengar dia sebut tu, cantik dah tu. Okey. Baik Jadi lepas ni kalau baca surah Yusuf tu, janganlah kita baca ismam je. Kita baca dah sekali raum. Wah, kita boleh baca raumnya. Okey. Sebenarnya kalau ikut kitab tajwid kan, ulama kata ikut qiraat Hafs an Asim ni yang kita baca. Bacaan secara raum ini lagi afdal. Okey. Tapi orang kita selalu ismam. So kita terlupa tau ada benda yang lagi afdal sebenarnya. Memanglah boleh ismam. Nanti kalau tadaruskan orang kata kita salah baca kalau kita baca macam tu sebab dia pun tak tahu. Tak ada. Orang tak sedar sebenarnya. Sebabnya bunyi rom ni macam saya cakap tadi, hanya orang yang duduk sebelah kita je akan dengar. Maknanya orang yang tahu kan tahulah. Kalau orang tak tahu kata kita baca salah macam kami. Tak tahu. Tak apa. Kita baca raum. Kita baca hukum raum. Raum. Dia betul lah. Dia macam sebenarnya kita hidup di zaman yang apa tau, yang kalau orang yang betul tu dia rasa segan nak baca walaupun dia betul, tapi orang yang salah tak ada segan pun. Orang yang salah ni dia berani jadi imam, dia berani bertadarus secara live dekat TV, dekat Facebook. Tapi orang yang pandai baca ni dia pula yang nak tegur nanti dia kecil hati. Orang tu pula yang ni kan, yang takut. Jadi tak apalah, kita cuba, kita baca dengan harapan kalaulah orang mendengar dan orang nak tahu benda tu, kita boleh ajar dan kita lah jadi pemula memberitahu pada orang, menyebarkan benda tu. Yang selama ni orang dah tahu dan kita mulakan untuk bagi tahu balik pada orang, maka insya-Allah pahala tu sampai bila-bila lah. Saya nak tanya Ustaz, kalau macam Ustaz kata tadi kan, kalau nak baca cara ismam ataupun cara raum, contohnya lah kan, kalau katalah masuk pertandingan dah kan, musabakah lah contohnya. Kalau saya tahu yang raum tu, contohnya dia pun sama hebat dengan orang tu ekfa dua-dua lah kan. Lepas tu orang ni baca raum, maknanya mungkinlah ada sedikit extra. Is it that boleh dapat extra sikit kerana dia applykan raum tu? Kalau saya jadi saya setuju. Kalau saya jadi hakim dalam apa kan, saya akan bagi apa lebih sebab dia buat benda yang afdal.
Ustaz jadi jaga Ustaz, anak murid Ustaz dah jadi ni dah, nak masuk pertandingan dah. Itu saya dah dengar tu, bau-bau ni dah ada tu. Kau main dah, hebat kau main dah anak muridnya. Maksudnya cakap oi. Maksudnya itu keistimewaannya ilmu tu kalau tahu, betul tak Ustaz? Dia akan Raum tu akan pushkan markah untuk orang yang masuk musabaqah. Kita ni. Ya, betul. Maksudnya nilai dia tu. Tak apa, kita masa bertadarus kita pakai. Kena buat. Kita kena buat baru kita akan ingatlah sebab benda ni satu je dalam Quran macam disebut oleh Kak Acu tadi kan. Dalam 6,236 ayat Quran. Satu ni je yang kita boleh idgham dan kita boleh izhar. Jadi kalau kita tak praktikkan, kita tak pelbagaikan bacaan kita akan lupa. Okey. Ya. Jadi tak apa, insyaAllah kita akan ingat. Macam tadilah Ustaz, macam mat apa tu shibhu tu kan Ustaz. Ada satu Shibhul perkataan badan. akhir ataupun akhirah tu ya Ustaz. Ya, itu yang Shibhul saya cakap badan. satu sebab Shibhul satu je saya tahu. Shibhu tu. Kalau kita pula Asian kita kata itu Shibhu badan je. Orang pun terkejut dia. Oh, pandai Acu. Okay. Baik. Saya Betul pun dah je. dengar dia panggil badan. Tak apa. InsyaAllah lepas ni kita dengar lagi kerap. Okey, boleh kita sambung. Ada sikit lagi boleh baca. Tak ada sikit. Boleh bagi dua lagi ni. Boleh siapa nak baca ayat 66 sehingga 67? 66, 67. Dekat. Senyap dia semua. Semua Ah. senyap semua ha. Siapa yang belum baca? Cikgu Jah. Mana Cikgu Jah? Dia belum baca lagi. Silakan. Dua ayat saja. 66 Cikgu Jah. Okey. Okey. Dua pun nak apa? Ayat apa? Ja'alna. 66, 67. Okey. 66 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tasbahu baqarah. قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Okey, baik. Boleh tak untuk sebab masa pun dah menceburi kita, boleh siapa nak sambung lagi dua ayat terakhir? Okey. Siapa lagi belum baca ni ya? Silakan 68 Kak Beda baca. Okey. Kak Beda baca Tuan. Okey. Silakan. Billahi minasyaitonirrajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina zalik faf'alu ma tu'marun. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun. Sekali lagi, innaha baqaratun. Innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Baik, Sadaqallahul Azim. Terima kasih. Okey. Ini kita tanya baliklah tajuk ya. Boleh siapa-siapa nak jawab boleh. Nak yang baca jawab pun bagus. Okey.
Okey, boleh tunjukkan pada saya dalam ayat 68, 69 ni di manakah hukum madlin? Maklin. Mat lembut Ustaz. Aluma. Bye. Ya? Bye. Laju fantas. Okey, baik. Baiklah. Okey, jadi madlin ni berlaku bila waktu bila ni Hajah? Bila berlaku madlin ni? Ya, sebelumnya baris di Bila- atas. Baris sebelumnya Yang mati berada sebelum baris di atas. bertemu dengan huruf ya. Okey, huruf mad yang mati sebelumnya berbaris di Atas. atas. Huruf mad yang mana tu yang terlibat dalam hukum madlin ni? Huruf mana? Ya. Huruf mati. ida Baik. ataupun huruf Ba, waw? Wow. Wow Ya, dan ya. 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 Waw Jadi di dan sini perkataan Aina di sini ialah huruf ya matilah. Okey, sebelumnya berbaris di atas. Kenapa di sini jadi hukum madlin? Bila dia berlaku? Apabila kita waqaf. Bila kita waqaf barulah Ini kita huruf lin, bukan maklin. kalau kita sambung bacaan baik di sini kita sebut ada sifat lin sahaja, sifat lembut. Baina zalik, lembut saja kita sebut baina. Baina zalik. Tetapi kita nak cakap dia ni hukum mad lin, mestilah kita berhenti pada kalimah tersebut. Oh, berhenti dekat bain dia. Ya. Di sini tak boleh berhenti lah sebabnya dia tak lengkap perkataannya. Cuma sebagai ilmu untuk belajar saja, kalau mad lin tu dia terjadi bila waqaf. Bukan Kemudian kita Ustaz, kalau ada huruf mat yang mati, bukan mak arid dia sukun ke? ada dia sukun kalau huruf sebelumnya berbaris di bawah kalau ya. Oh ya, kalau ya. Okey. Silap. Di sini berbaris di atas. Silap. Okey. Tetapi harokatnya sama macam ma'arif sukun, iaitu berapa harokat? 2, 4. 5, 2, 4, 6. 2 atau 4 atau 6. Okey, baik. Ada lagi ke hukum madlin? Lau. Itu ism apa? Wow. Launuha. Okey, launuha ni. Wow. Ini bukan madlin. Tak ada ni sukun. Sifat lin je. Sebab apa sebut sifat lin? Boleh ke kita matikan pada Maklin. tak boleh wakaf. Dia sifat tidak boleh juga. Sifat dia lembut. Okey. Jadi madlin, satu madlin. Satu sifat dia Satu lagi sifat dia kan, sifat ataupun huruf lin ataupun sifat lin lah. Lagi dekat sifat lin lah. Jadi macam mana nak kenali sifat dengan madlin ni? Kita boleh mewakafkan pada huruf selepas huruf madlin. Oh, boleh wakaf kalau mat Jadi dia. selepas huruf Sifat huruf dia ida tadi ialah huruf, selepas huruf iya tadi huruf Ya. huruf nun lepas huruf iya. Okey, ada tak huruf lain lepas tu? Dalam kalimah yang sama? Tak ada. Tak ada. Jadi ini betul lah madlin, kita boleh berhenti pada dia bain. Tapi lagi satu ni launuha. Dia tak boleh berhenti kan? Malau. Huruf selepas huruf lin kat sini, huruf lin yang mana? Wow. Wow. Selepas dia huruf, Nun. boleh ke saya berhentikan laun? tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Maka di sini bukannya hukum madlin, tapi dia ada sifat lin sahaja. Tunggu saja. Launuha. Madlin dia mesti ada satu huruf sahaja selepas huruf mad tersebut. Bain. Ini dah bukan satu huruf ni, banyak dah. Nun ada, ha ada, alif ada. Bukan madlin lah. Betul. Ya. Berapa yang mana yang dua harakat? Tak ada. Tak ada. Kalau sifat lin ni satu harakat. Ya. Launuha bukannya dua harakat. Launuha tak, satu. Launuha. Tapi kalau yang tadi bain, kita boleh 2 atau 4 atau 6. Bain. Okey, ada bezalah sifat lin ni satu harakat, mat ni
mungkin 2 dan lebih. Okey. Okay. Okay. Baik, satu yang saya sebelum kita penutup, saya nak ulang balik berkenaan dengan idgham tamasi lain tadi. Okey. Macam mana? Ustaz, sekejap Ustaz. Lagi satu tu yang kat bawah sekali tu. Macam apa cakap? Tu sama juga Ustaz. Faqi'un launuha. Faqi'un launuha, yang mana? Nak kataan apa launuha? Barisan akhir sekali launuha tu. Baris akhir sekali. Apa yang betul tu? Tanda dengan tam tu. Sifat lin aje lah, dia bukan Yang sama tu. Dia merupakan huruf lin je kan Ustaz? Launuha. Huruf lin kan? Dia ada sifat lin je lah. Sifat lin bukan huruf lin. Sifat lin. Ya. Sifat lin. Sifat lin tu terjadi sebab ada huruf lin. Ada waw huruf lin. Jadi kita sebut sifat lin ni. Kenapa kita sebut sifat lin? Sebab apa? Ada huruf lin dekat situ. Tahu lah kita sifat lin. Okey. Dengan lembutnya. Faham. Dia kena lembut. Janganlah kita tekan pula. Contohnya faqi'ul launuha. Itu tak lembut. Faqi'ul launuha. Okay. Baik kita tengok balik idgham mutamas lain tadi. Mutamas lain. Macam mana kita nak kenal dia ialah 2 huruf. Sifat huruf yang sama kan? Dua huruf yang sama. Kemudian dia punya Sifat yang sama. Huruf sama dengan huruf yang berbaris. ya, huruf yang first ada baris ke tak? Tak ada baris. Mati. Huruf yang Ada second baris. Tak ada baris. Berbaris. Kemudian apa lagi ciri-ciri dia? Dalam 2 kalimah. Sifat sama. Dalam 2 kalimah. Sifat dia sama. dalam kalimah yang sama. Sifat yang sama, makhraj yang sama tu sebab huruf dia sama je. Ya, 2 kalimah. Betul. Okey. Jadi 2 huruf yang sama. Yang pertama huruf mati, kedua huruf berbaris. Kemudian ada berlaku dalam 2 kalimah. Okey. Tetapi ada pengecualian kalaulah 3 benda ni dah ada pada satu tempat tu, 3 benda ni yang saya tuliskan ni dah ada, tetapi tidak terus menjadikan dia idgham mutamasilain. Yang keempat ialah apa? Mestilah bukan apa? Macam mana Mak? Ulang balik soalan Ustaz, tak dengar. Okey, soalannya tadi yang lepas dah ada ciri yang pertama 2 huruf tu sama. Ciri yang kedua, yang pertama huruf mati, yang kedua huruf Mati. yang ketiga berlaku dalam 2 kalimah. Okey, ada lagi satu yang nombor 4 ni ialah mestilah Bukan huruf mat. siapa jawab tu? Bukan buku Ustaz. Ketua dah jawab. Ketua bangat. Ya. Buka buku. Jadi dia dapat. Buka buku. Aduh, itu benda tu tak payah cakap nanti je. Relax kalau kau itu. Dia pakai buku yang jauh Ustaz. Mat, apa je huruf mat itu? Iaitu huruf alif, waw, ya. Ya. Boleh bagi kasih contoh dalam ayat yang kita baca tadi? Mestilah bukan huruf mat. Siapa boleh bagi contoh dalam ayat yang kita baca tadi? Ayat daripada muka surat 10. Mutamasilain tadi Ustaz. Mutamasilain tetapi dia tak jadi mutamasilain. Dia tak jadi idgham. Sebab apa? Dia huruf mat. Boleh bagi contoh? Nanti tidak. Tapi Ustaz. Ada ikum buah tu boleh? Betul, ni tak boleh buka buku tu. Tak boleh dalam buku. Aduh, hai koma. Disebabkan kita kesetukan masa, kita tengok baris atas sekali. Ustaz Atas bagi jawapan. Last sekali. Atas sekali. Atas sekali. Kita tengok, okey, semua nampak skrin ya. Aduh. Tengok ni ya. Innal ladzina amanu walladzi Wah dekat Wow. Astagfirullahalazim. Ustaz yang madu tu. Kemudian ni lagi hadu wan
Wow, Kemudian ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak apalah kalau ada yang lain tu. Sebab ada. apa kita Ni ya. okey di sini cukup tak? Yang pertama sekali syarat hidup mutamatsilan tu ialah dua huruf yang sama kan? Okey, syarat yang kedua, yang pertama mati, yang kedua berbaris, betul? Ya. Yang ketiga berlaku dalam 2 kalimah. Ya. Betul? Betul. Jadi jangan tergesa-gesa nak kata ini idgham. Tak boleh kita idghamkan amanu wal, tak boleh ada dengung dekat waw. Ya. Sebab apa dia kena syarat keempat tu Yang kena keempat bukan tak huruf. boleh pakai. Huruf Huruf mat. mat. Jadi di sini ialah huruf mat, maka kena Huruf mat. kena izhar. Tidak boleh kita sabdukan waw kedua ni. Amanu wal. Tak boleh. Dia kena Okey. Kena jelas. Jelas. Jelas Ustaz. Jelas. Jelas Okey. keterangan dan jelas bacaannya. Takkan Ustaz baca je tak berapa nak faham ni. Bila dah terang macam ni baru faham. Kita Kita dah baca tadi tu tapi kenapa ada ni kecuali huruf mat. Okey. Dah Oh faham. ini best student ni, sebelum kelas dia baca dulu ni. Bukan tengah belajar ni tadi baca. Tadi kan kita baca dalam kelas. Alhamdulillah. Jadi inilah take home message 4 ciri yang perlu ada untuk kita sebut idgham mutamatsilain. Ada soalan? Tak ada Ustaz. Alhamdulillah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Boleh kita tutup di sini? Boleh. Boleh, Tadi anggap okey. pula anak dah pusing. Anak dah Diorang nak gaduh balik tu. Aduh. Okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ada, alamin. ada Ustaz. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بزينة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. Ya Allah Tuhan kami, Kau berkatilah pengajian kami pada hari ini, Kau tambahkanlah ilmu kami yang bermanfaat dan jadikanlah dia bermanfaat untuk kami untuk masuk ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sebagaimana kami berkumpul untuk membaca Al-Quran pada hari ini ya Allah, maka Kau kumpulkanlah kami di akhirat nanti bersama-sama untuk masuk ke dalam syurga. Ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, sebagaimana kami mencari ilmu Al-Quran pada hari ini, maka Kau jadikanlah Quran mencari kami di akhirat nanti untuk menjadi pembela kami. Ya Allah Tuhanku, kalau kami, aku mengajarkan bacaanku ini sekiranya ada walaupun sedikit kepada ayahku yang telah pergi meninggalkan aku ya Allah. Kau lapangkanlah kuburnya, terangilah kuburnya, jauhkanlah dia dari kubur dan masukkanlah dia serta kami semua ke dalam syurga-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.